Objektif dan hasil pembelajaran yang kami dapati, yang pertama, mengaplikasikan pembelajaran dalam bentuk permainan simulasi. Yang kedua, menguji minda dan kefahaman ilmu berdasarkan tajuk minda usahawan. Yang ketiga, mewujudkan sifat kerjasama dalam kumpulan. Permainan ini dimainkan seramai 4 orang di dalam sebuah bilik. Alatan yang digunakan hanyalah permainan jutaria. Tempo masa dimainkan adalah 10 minit hingga 15 minit. Cara permainan dimainkan. Pertama, setiap pemain akan diberikan sebanyak $2,250. Yang kedua, pemain pertama, kedua, ketiga dan keempat ditentukan melalui permainan gunting, batu dan kertas. Yang ketiga, pemain akan membaling dadu dan bergerak mengikut jumlah dadu yang pemain peroleh. Yang keempat, apabila pemain terkena pada bahagian chance, pemain tersebut berpeluang untuk menjawab 2 kali soalan. Untuk soalan kali pertama, pemain perlu menjawab dengan betul, namun sekiranya pemain gagal, akan ditolak $50. Manakala untuk soalan kali kedua, pemain akan diberi peluang untuk menjawab atau tidak, namun jika berjaya akan diberi wang $100. Yang kelima, manakala pemain yang mendapat red pula perlu menjawab 1 soalan yang telah disediakan. Yang keenam, apabila pemain tersebut dapat menjawab soalan yang diberikan dengan betul, maka pihak moderator akan memberikan sebanyak $100. Dan jika pemain tersebut gagal memberi jawapan, pemain tersebut perlu memberikan sebanyak $50 kepada pihak moderator. Yang terakhir, setelah permainan tamat, pemain yang mempunyai pungutan dolar yang terbanyak dikira sebagai pemenang. Tiga. Encet. Kamu. Dia lagi cari dia supaya Ada. Diam. 10. Okay. Manakah Hafizah dapat fat? Okay, soalannya berbunyi, apakah itu minda? Minda ialah pemikiran merujuk kepada satu set andaian atau kaedah yang dipegang oleh satu atau lebih kumpulan yang dapat mewujudkan suatu yang kuat dalam diri orang atau kumpulan itu untuk terus menerima tingkah laku, pilihan atau alat tertentu. Okey. Betul jawapan, jadi kita bagi 100. Pemain kedua boleh baling dadu. Okey, baik. 4. Pemain kedua soalannya adalah, apakah minda keusahawanan? Okey, baik. Untuk soalan kedua ialah minda keusahawanan merujuk kepada keadaan minda tertentu yang mengontarasikan tingkah laku manusia ke arah aktiviti dan hasil keusahawanan. Individu yang mempunyai pemikiran keusahawanan sering tertarik kepada peluang, inovasi dan penciptaan nilai baru. Okey. Berikan 100 kerana jawapan yang dibagi adalah benar. Okey. Pemain ketiga. 5. Change. Saya nak 1 soalan saja. Okey, soalan ketiga. Berikan 2 jenis minda keusahawanan. 2 jenis minda keusahawanan adalah minda yang tetap dan pertumbuhan minda. Okey. 100 ke? 100 diberikan kepada. Okey, pemain keempat. 11. Change. Mau berapa soalan? 1. Yang manakah contoh bagi jenis minda keusahawanan minda yang tetap? 1. Mudah berputus asa. 2. Sahut cabaran. 3. Elakkan cabaran. 4. Percaya usaha. A. 1 dan 2. B. 2 dan 4. C. 1 dan 3. D. 2 dan 4. C. 1 dan 3. Okey, betul. 100 untuk pemain keempat. Seterusnya kita kembali kepada pemain pertama. 4.
Change. Jadi pemain pertama mau 1 soalan atau 2 soalan? 2 soalan. 2 soalan. Untuk soalan pertama, berdasarkan situasi, sama ada saya mahir dalam sesuatu atau tidak. Dan apabila orang bagi maklum balas, saya rasa macam dikritik. Apakah minda keusahawanan yang sesuai dengan pernyataan ini? A. Minda yang tetap. B. Minda yang lemah. C. Pertumbuhan minda. Minda yang tetap. Okey, baiklah. Pemain pertama dapat menjawab soalan pertama, so diberikan 100. Soalan kedua, mengapakah minda keusahawanan adalah penting? A. Untuk menghadapi perubahan ekonomi yang pesat. B. Membina masyarakat keusahawanan. C. Untuk merangsang inovasi dan pertumbuhan. Dan D. Semua di atas. C. Untuk merangsang inovasi dan pertumbuhan. Kunci soalan? Ya. Maaf, salah. So, kami akan tarik RM50 daripada anda. Boleh sebentar. Okey, terima kasih. Kita bergerak kepada pemain kedua. Sila baling dadu. 8. 6, 7, 8. Change. Jadi pemain kedua mau 1 soalan atau 2 soalan? 1. Okey, untuk soalan pertama, apakah ciri minda keusahawanan? A. Pengambil risiko. Sanggup mengambil kira risiko sebagai balasan untuk ganjaran yang lebih besar. B. Pemulakan diri. C. Berwawasan. D. Semua di atas. Semua di atas D. Okey, betul. Pemain kedua diberikan 100 minit. Pemain ketiga 4. 1, 2, 3, 4. Chance. Saya mau 1 soalan saja. Soalan ke-9. Jenis-jenis pertumbuhan pemikiran setiap usahawan ialah A. Menolak cabaran dan menerima kemunduran diri. B. Tidak menggunakan maklum balas dan kritikan sebagai cara untuk memperbaiki. C. Diilhamkan dan belajar daripada kejayaan orang lain. A. Menolak cabaran dan menerima kemunduran diri. Anda kunci jawapan anda? Ya. Salah. Jawapannya adalah C. RM50 ditarik. Okey. Seterusnya pemain keempat, sila baling dadu. Pemain keempat, change. So, nak 1 soalan atau 2 soalan? 1. Situasinya adalah ekonomi yang tidak stabil akan mempengaruhi minda keusahawanan. Oleh itu, apakah kepentingan minda keusahawanan? A. Sumbangan tidak penting kepada modal keusahawanan. B. Usahawan sebagai ejen perubahan di setiap peringkat masyarakat. C. Sudah membangunkan minda yang betul pada usia yang sangat awal. Bukan saya. B. Okey, betul. 100 untuk pemain keempat. Pindah kepada pemain pertama, sila baling dadu. 5. Fed. Okey, soalan yang diberikan untuk pemain pertama, tindakan yang perlu diambil oleh usahawan ketika berada dalam situasi kekacauan dan ketidakpastian. A. Fleksibel dan inovasi. B. Ketidakpastian dan kreativiti. C. Visi ketidakbergantungan usahawan dan unit mereka yang berdaya usaha. A. Fleksibel dan inovasi. Okey, betul untuk pemain pertama. RM100. Pemain kedua, sila baling dadu. 10. Fed juga. Soalan yang diberikan untuk pemain kedua adalah berikan 2 jenis motivasi yang telah dipelajari dalam bab ini. 2 jenis motivasi. Dalaman dan juga luar. Okey. Kunci? Kunci. Okey, betul untuk pemain kedua. RM100 untuk anda. Okey, sisa 100.
Pemain ketiga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fed. Okey, soalan yang seterusnya. Sebutkan contoh pengetahuan atau kemahiran yang diperlukan dalam menjadi seorang usahawan. Contoh dan kemahiran. Contoh. Saya tidak tahu. Jawapannya adalah sama ada Darmin siapa yang menjawab? Ada yang menjawab? Saya tidak tahu. Okey, jawapannya adalah kemahiran usahawan, kemahiran pengurusan, kemahiran teknikal dan kemahiran IT. Jadi 50 anda ditarik. Pemain keempat sila baling dadu. 7. Juga Fed. Soalan untuk pemain keempat, eksplisit ialah salah satu sifat dan minda usahawan yang manakah merupakan definisi eksplisit. A. Difahami atau tersirat tanpa dinyatakan. B. Dicadangkan. C. Dinyatakan dengan jelas. Kunci jawapan anda? Ya. Jawapan yang diberikan adalah salah, maka 50 akan ditarik daripada anda sendiri. Kembalikan 50. Okey. Seterusnya pemain pertama sila baling dadu. 4. Juga Fed. Soalan bagi pemain pertama, mengapakah seseorang usahawan tersebut dianggap sanggup mengambil risiko dalam sesebuah perniagaan? A. Bagi memastikan barangan tidak sama dengan barangan perniagaan lain. B. Bersaing secara sihat. Bersaing secara tidak sihat. C. Perniagaan mendatangkan keuntungan hanya kepada pihak pengguna. C. 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 Kunci jawapan anda. Betul, jawapan anda betul. So 100 untuk anda. Okey, untuk pemain kedua sila baling dadu. 7. Pemain kedua dapat change. Mau jawab satu soalan atau dua soalan? Satu sahaja. Satu sahaja. Apakah yang dilakukan oleh seseorang usahawan untuk mencari peluang dalam sesebuah perniagaan? A. Usahawan tidak berani mengambil risiko dalam melakukan inovasi. B. Usahawan memikirkan barangan-barangan dan perkhidmatan yang baru bagi memuaskan hati manusia. C. Usahawan tidak memikirkan keuntungan dalam perniagaan. Jawapan anda? C. Salah, maka 50 akan ditarik daripada anda sendiri. Jawapan dia adalah B. Usahawan memikirkan barangan-barangan dan perkhidmatan untuk memuaskan hati manusia. Pemain keempat sila baling dadu. Fed. Okay, soalan yang diberikan, berikut merupakan ciri-ciri minda usahawan. 1. Mengambil risiko. 2. Mengambil peluang. 3. Tidak berwawasan. 4. Takut mengambil risiko. A. 1 dan 2. B. 1 dan 4. C. 3 dan 4. A. 1 dan 2. Kunci jawapan anda? Ya. Okey. Jawapan yang diberikan betul, maka $100 untuk anda. Maka permainan Jutaria pada hari ini telah tamat. Dimenangi oleh Hafizah dengan pungutan wang sebanyak $2,600. Kedua dimenangi oleh Fatin dengan pungutan wang sebanyak $2,550. Tempat ketiga dimenangi oleh Fariha dengan pungutan wang sebanyak $2,500. Dan terakhir, saya sendiri Aini dengan pungutan wang sebanyak $2,250. Sekian, terima kasih. Pengumpulan data dan analisis. Terdapat 16 soalan yang telah disediakan berdasarkan topik minda keusahawanan. Soalan terdiri daripada soalan definisi, pilihan jawapan A, B, C dan D dan soalan struktur.
Setiap pemain akan bergerak mengikut turutan dan pihak moderator akan memberi soalan kepada setiap pemain. Pengumpulan markah dikira berdasarkan pemain yang banyak menjawab soalan dengan betul. Pemain akan diberi wang ganjaran sebagai menentukan pemenang dalam permainan ini. Setiap jawapan yang betul, pemain diberi $100. Sebaliknya, sekiranya pemain memberi jawapan yang salah, wang pemain akan ditarik semula mengikut peraturan permainan. Ini merupakan jawapan simulasi berdasarkan soalan yang telah disoal. Hasilnya, simulasi ini memberi faedah dan salah satu kaedah lain selain hanya berkomunikasi dengan pensyarah semata-mata. Dengan itu, simulasi permainan ini menjadi kaedah yang kreatif dan efektif dalam memahami ilmu. Permainan Jetaria ini juga membantu kami untuk mengulang kaji secara ringkas dengan mengaplikasikan simulasi permainan dengan menghubung-kaitkan topik pembelajaran bagi mengelakkan kebosanan kerana ia menarik untuk dilakukan bersama rakan-rakan. Keberkesanan penyampaian ilmu ini apabila menggunakan permainan simulasi ini mudah diingat kerana setiap soalan yang diajukan menggunakan pilihan jawapan dan mudah untuk dijawab. Ini merupakan jawapan simulasi berdasarkan soalan yang telah disoal. Sekian dan terima kasih.